Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kitab kita ni Al-Fiqh Al-Manhaji dalam bab salat. Kitab salat dalam bab salatul jamaah. Iaitulah bab sembahyang berjamaah. Jadi sembahyang berjamaah ni kita lihat juga tarikh bila ke permulanya sembahyang berjamaah. Tengok tarikh dia. Jadi setiap benda tu dia ada tarikh dia, permulaan dia. Tarikh sembahyang berjamaah ini bermula di mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikh sembahyang berjamaah didirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang secara berjamaah selepas berhijrah ke Madinah. Sembahyang ini fardu bila? Malam Isra' dan Mi'raj, sebelum daripada hijrah. Tapi tak boleh nak laksanakan sembahyang berjamaah. Nak maya sore-sore punya pekong, lembu, atas kepala, macam-macam penyakit. Jadi Nabi terpaksa lewatkan sembahyang berjamaah ni sehingga hijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam keadaan sembahyang secara tidak berjamaah kerana para sahabat berada dalam keadaan ditekan oleh kafir. Mereka hanya bersembahyang di rumah-rumah mereka. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baginda mendirikannya secara berjamaah dan baginda melakukannya secara berterusan, yakni tidak meninggalkannya. Bila dia start sembahyang berjamaah di Madinah tu, tak tinggal. Waktu peperangan pun jemaah, waktu musafir pun berjamaah. Itu tarikh. Kita masuk pada yang kedua, hukum sembahyang berjamaah. Apa hukum dia? Pendapat yang sahih menurut dalam mazhab Syafi'i, yang sahih dalam mazhab Syafi'i, berkenaan hukum sembahyang berjamaah lain daripada sembahyang berjamaah ialah fardu kifayah. Mana dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan sembahyang berjamaah ni fardu kifayah. Walaupun ada orang lain, mazhab lain mengatakan fardu ain. Sembahyang jamaah ni fardu ain. Wajib pergi ke masjid. Jadi kalau kita boleh ambil fardu kifayah ni, tak tinggal pun besar dah kelebihan dia ni. Oleh itu, kefarduan tersebut tidak akan terlepas daripada penduduk sebuah pekan, ahlul balad, dan sebuah kampung. Sebuah kampung ini tak terlepas melainkan setelah ia didirikan dengan jelas. Sembahyang Jumaat mesti diri secara terbuka. Ada azannya, ada suara. Sekiranya ia tidak didirikan sama sekali tak ada orang sembahyang Jumaat kampung kita. Banyak kampung Balasah ada, Jumaat tak ada. Ada orang sembahyang. Kalau ada marilah maghrib, orang tua-tua, orang tak cakap dah nak pergi jauh, hiduplah Balasah tu. Apa jadi? Atau didirikan dalam keadaan bersembunyi. Buat Balasah, tak ada mikrofon, tak ada apa. Sembahyang ada 3 orang, senyap-senyap, sembunyi. Maka semua penduduk kampung tersebut berdosa. Sebutin kampung itu dosa habis. Dan pemerintah wajib memerangi mereka. Dia kata fardu kifayah, tapi kalau tak ada orang buat, maka orang kampung ni, semua sekali orang kampung ni berdosa. Kerana tak ada sembahyang berjamaah. Sebab itulah kita kena beritahu kepada orang kampung kita, bersyukur kepada Allah SWT, adanya lagi orang-orang tua-tua yang masih lagi taat mendirikan sembahyang berjamaah di kampung kita. Kerana kalau kita ambil dengan mazhab kita ni, lepas lagi fardu kifayah. Kalau tidak, dosa habis putih kampung tu. Dalil ia disyariatkan ialah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Maksudnya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka dari kalangan sahabat, lalu kamu hendak mendirikan sembahyang bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sembahyang bersamamu. Oh mana ni? Waktu Nabi kita pergi. Ingat. Ayat ini adalah ayat yang berkenaan dengan sembahyang dalam keadaan takut. Waktu pergi, dalam ketakutan, Nabi kita diperintah supaya sembahyang berjamaah. Lepas tu lagi mana dengan waktu tak takut? Pakai tak ada sembahyang jamaah. Sekiranya terdapat perintah supaya sembahyang secara berjamaah walaupun dalam keadaan takut,
maka melakukannya dalam keadaan aman adalah lebih aula, ini lebih utama. Aman, kau kena buat. Kau takut pun kena buat. Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan hadis, salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Maksudnya sembahyang berjamaah melebihi sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Abu Daud dan Ibn Hibban mensahihkannya, dan selainnya juga meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa qad istahwaza 'alaihim asy-syaitan fa 'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyah." Fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyah. Maksudnya, 3 orang yang berada dalam salah satu kampung. Dalam kampung yang ada 3 orang. Atau pendalaman yang tidak didirikan jemaah di kalangan mereka. Masuk dalam kampung ni, tak ada jemaah. Maka syaitan akan menguasai mereka. Orang ini dikuasai oleh syaitan. Sama ada syaitan kuasai orang ini dengan cara dia rasuk dia. Ataupun orang ini dikuasai oleh syaitan, maknanya orang ini tak melakukan ibadat kepada Allah. Jadi kuasa syaitan ini bukan kata melau, bertepik saja. Maknanya dikuasai oleh syaitan, maknanya kita buat satu benda yang tidak diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, adalah kamu bersama berjamaah, sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang terpencil. Maknanya serigala, aku tak makan kambing sekawan, dia makan kambing kok. Ada main tepi-tepi hutan. Jadi, syaitan ni pun kalau saya berjamaah, dia tak boleh nak ambil. Tak pasal. Dalilnya kalau kita semayang seorang. Mari sekali. Untuk main. Berapa rakaat. Tak boleh nak bila kadang-kadang. Tidak. Dia mudah masuk kakak. Bila dia semayang seorang. Itu hukum. Kita masuk pada perbincangan seterusnya, iaitulah tentang hikmah disyariatkan semayang berjamaah. Bapa Allah Ta'ala suruh umat dia ni, hamba dia ni, maya berjamaah. Kenapa? Sesungguhnya panji-panji Islam. Panji-panji Islam hanya akan bangkit di atas dasar perkenalan sama Muslim. Mana kekuatan Islam agama ini bangkit di atas orang Islam itu kuat. Sepersaudaraan dan tolong menolong sama mereka. Untuk menyatakan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Kalau kita tahu benda itu batil, kita nak hapus orang kita. Orang lain tak pakar. Jadi, mungkin kita akan dihina oleh masyarakat lain. Mungkin kita akan dizalimi, akan dikhianati oleh orang. Ya, tak apa awak cakap. Dalam masyarakat yang tak setuju semua ni. Tidak ada lapangan yang lebih baik yang akan menyempurnakan perkenalan serta persaudaraan mereka selain daripada lapangan masjid. Jadi kita pergi masjid dan sembahyang berjamaah, kita jumpa dengan orang kampung kita. Hari sekali-sekala jumpa dengan orang seluruh kampung. Baik hari Jumaat. Iaitu ketika orang-orang Islam dapat bertemu sesama mereka untuk mendirikan sembahyang secara berjamaah sebanyak 5 kali setiap hari. Walaupun kepentingan dan kemaslahatan dunia boleh memecah belahkan mereka dan boleh mencetuskan perasaan hasad dengki sama mereka. Jadi kadang-kadang kita rasa hasad dengki. Rasa macam-macam tak selesa. Kampung tak kenal. Lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang, orang masuk dalam rumah dia, masing-masing kunci pintu. Nak buka pintu, takut orang lain orang masuk. Ambil barang-barang dia. Orang curi masuk lah. Penziarah tanpa izin mari. Tak. Dia orang pun nak buka orang kampung ni. Orang ni mari sewa sini. Jadi duduk kampung. Tapi kalau semuanya bila dengar Allahu Akbar, pakat tubik daripada rumah ni, kumpul di masjid. Berkenalan kita. Cik, mana? Daripada Nabi mana? Dapat jumpa. Tapi kalau nak tunggu pergi ziarah rumah-rumah, jawab dia bakal Assalamualaikum atas kereta ya. Akak tangan. Orang mana? Tak tahu. Assalamualaikum ni, siapa dia ni? Tak tahu. Tak tahu. Hati orang jiran dulu. Tengok orang mari munggah barang. Dengan mak dia ni baru minum. Rupanya orang tu lu akak barang tu tak ada. Di mana-mana berlaku benda ni. Berlaku tak? Cik nak minum dah? Minum dah. Lagi lain pula. 2-3 kali klik. Allah dia tahu tak tengok kau. Rumah saya orang kau. Ingat kau. Orang baru beda. Jiran. Tak tahu siapa.
Mana asas persaudaraan tak ada. Ada kuat tak kuat kita? Tak kuat dah lah. Tak kuat macam mana? Jadi dengan kita salat berjamaah, menghimpunkan masyarakat tempat, orang penduduk sebuah taman, sebuah kampung, duduk berkumpul di masjid, di surau kampung dia. Pasal itulah bila kita, masyarakat kita ni, kalau dekat-dekat dengan masjid, dekat dengan surau kita ni, tak mari ke masjid, tak mari pada asas. Kita nak macam mana orang? Nak bagi nasihat pun tak siapa ke dengar dia. Nak berkenalan dengan dia pun tak tahu dia tak tahu dia mari sayang kita. Tapi itulah rombongan kita ni tak bagi surat warning ke dia. Patut kita kena tulis juga. Jangan kuasa masjid kampus sekian-sekian. Hantar surat lagi. Salah perkenalan dengan orang sekitar masjid yang tak lagi mari ke balai. Assalamualaikum. Tuan dijemput menyertai bersama kami. Menyertai program harian di masjid kami. Paling kurangnya 5 kali sehari maya Jumaat. Tak ada program apa. Kalau sekiranya tidak mari juga masjid ni, maka sebarang bentuk perbantuan apa ni. Gapa-gapa dia nak minta tolong dengan ahli Jumaat ni, kami terpaksa menguzurkan diri. Tak boleh kata gitu sekali. Baru pakai bunga mari dah. Bunga mari. Kalau tahu bunga mari lagi, dia mari ajak orang ni, kata ajak Pok Raymond lah, duk tunggu basah, duk tunggu saya sepak tu. Pergi Pok dia tu ngatiknya, Pok dia tu pergi. Apa ni, mari ajak program apa. Ada orang Melayu ni, biasa orang ajak orang ni, mari ajak. Ngatik, apa lagi? Jangan boleh anak tak cukup. Itulah, tidak. Kata ajak Pok Raymond lah, duk tunggu basah, duk tunggu kedah, terus dia mari semua. Jadi kalau kita buat lagu ni boleh jadi kena siapa master dia kamu ni kata. Nampak tulis sangat telinga, tak tahu dengar ada. Ada dengar mereka tak? Degah azan kita ni. Allahu akbarnya juga. Tak saya juga apa pitah jalan mari lakon 2-3 lakon masuk masjid tak mau juga. Apa nak main politik? Sudah maya dulu. Ada juga orang mari sudah maya dulu kan ada. Ada setengah orang takut benar. LG dia panggil dengan orang ngajar. Sudah boleh maya Jumaat. Sudah maya, nampak orang nak ngajar. Terus, Assalamualaikum, enggak habis. Dia hanya tunggu gila duduk mula-mula ni. Sudah-sudah kenal kat maya masjid korang. Dia tunggu boleh poster baru nak mari. Allahu Akbar. Sebab pasal tu saya kena kata kalau dia boleh mari. Dulu ni dah ketemu gagah mondek. Istawal ta'imu syaitan Nabi kata. Orang ni dikuasai oleh syaitan. Tengok ni, dia kata, sesungguhnya pertemuan secara berterusan dalam menunaikan sembahyang secara berjamaah merupakan suatu perkara yang boleh memecahkan tembok yang membeza dan memecah belahkan mereka. Serta menghilangkan hasad dengki dan segala penyakit daripada hati mereka. Ini akan berlaku sekiranya mereka benar-benar beriman. Dia ada syarat. Ini akan berlaku sekiranya mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya menjadi orang munafik yang menunjuk-nunjuk dan bermegah dengan sembahyang, ibadat dan pergi ke masjid. Ya, kitab kita ni ya, jelas. Ada setengah orang itu pergi juga ke masjid tapi bersifat munafik, pergi nak suara kata dia mari masjid juga tu. Kalau salah tangan milik AJK, boleh akak tangan mencalonkan diri pasal mari kok jaga-jaga. Yang menyakit orang bukan nak pergi kerana nak ibadat kepada Allah, pergi tu kerana nak berebut jawatan AJK masjid. Mudah nak puasa di masjid. Orang yang ngajar ni kena buat. Orang ni mari tak boleh. Bila ni sibuk masalah. Bila berlaku tu imam baru tukar masjid, atas memorandum ke majlis. Tak say orang ni. Lepas tu dia masjid pun tak jadi tu imam. Oh ni tak say, oh ni tak say. Jadi majlis nak atur orang yang jadi tu imam pun cekok. Dah lah, jawatan tu imam ni kosong banyak. Tak ada orang minta. Mereka dia masih sibuk kerja lain. Mak pandai-pandai. Nak boleh duduk kapul, tak pandai dengan standard tinggi dia. Kalau ada dah kapul seorang dua, nak dia mau pakai memorandum tak say pun tak. Lepas tu akhirnya, enggak pun nak jadi. Tu siap lah jadi tu email. Jadi, habis. Mana hikmah bicaranya sembahyang berjamaah itu besar kata Ustaz. Sangatlah besar sebenarnya dia. Beberapa keuzuran yang dibenarkan syarak. Keuzuran untuk tidak melakukan sembahyang secara berjamaah yang dibenarkan oleh syarak terbagi kepada dua bahagian. Mana ada orang yang diberi kelonggaran. Boleh tak pergi masjid, tak dosa. Iaitulah secara umum dan secara khusus. Keuzuran umum. Seperti hujan. Angin yang kuat. Pada waktu malam. Dan jalan terlalu becek dan berlumpur. Nak pergi ni masyarakat tak. Hujan kuat 2,000. Dengan guruh yang kuatnya. Tak berani nak pergi. Telah diwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.
telah melakukan azan pada satu malam yang sejuk dan berangin. Mana orang Arab ni kalau sebut sejuk, jangan mikir sebab kita sini sejuk. Sejuk mati. Rapat tu lah rasa. Tengah. Sejuk. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kemudian beliau berkata, bersembahyanglah di rumah kamu. Kemudian beliau menyambung lagi, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh muazzin supaya berkata, apabila malam sejuk dan hujan, bersembahyanglah di rumah kami. Mana ada waktunya, Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kelonggaran kepada kita bila hujan terlalu kuat. Hujan lebat sangat nak pergi tak boleh, maka kita diberi izinan maya di rumah kita. Orang di negeri lain ni, kalau hujan, ambil kira hujan di Malaysia ni, ada nak kuasa lah balasan kita. Di negeri Mekah, kalau dia hujan sejak, sebab kita hujan sini, banjir. Pasal tu orang tak banyak lagi. Air dipanggil lorong, tanam tempat rendah, dipanggil wadi. Tak pernah ada air, tapi kalau hujan, air deras. Mati budak-budak boleh jadi hanyut. Sejak hujan, pada air laju tu. Mungkin dia tanah bukit-bukit. Kalau tu habis atas bukit, bukit pula bukit batu, tak ada pokok. Bukit kita ni air megel lagi tak ada kuasa kayu ke apa. Ni dia turun sering. Pasal tu dia bahaya di tempat dia tu. Ada juga benda hujan ni tak bahaya tempat kita. Tempat kita sini kalau cakap hujan biasa gini, tak jadi halang ya. Tidak kata gua nak tak gitu. Ada dalam hadis ke hujan. Jadi nak pasal bukan nak tengok tempat tu. Jadi sementara nak hadis kata hujan tak. Tak nampak banjir ke musim ni. Tak itu kedai kopi tunggu ke tukar alih tu boleh. Nak pergi balasan tak hujan. Dan kau nak pula cerita. Anda pasti mengetahui bahawa keuzuran-keuzuran ini jarang sekali berlaku pada hari ini, melainkan di kampung-kampung. Ya, dia pun ya. Benda ni bukan sangat berlaku dah. Bahkan di kampung pun hanya sebahagiannya saja. Mana kampung tak ada jalan molek, tak ada orang panggil, tak ada infra, hok comel-comel tu, memang berlaku lah. Tak ada parit, tak ada apa. Tapi kalau di Mekah, kalau hujan kita duduk bukit, jangan sampai tubik. Kalau tubik, cari pasar. Keuzuran khusus, tadi umum. Umum tadinya hujan, angin terlalu kuat, orang panggil cuaca yang tidak baik lah. Cuaca tak baik. Keuzuran khusus, seperti sakit. Sakit lain lagi mati. Keadaan yang terlalu lapar dan dahaga. Masuk juga ni. Lapar sangat ni. Sampai Nabi Ismail, ya Allah Akbar, tu duduk main bergonjak laguan jadi. Kerok, cari makan. Takut kepada orang yang akan melakukan kezaliman ke atas dirinya. Mana kalau perintah keluar di masjid, ada orang nak katak, orang nak tangkap kita, nak igap. Musuhlah. Dan hartanya, nak rapat harta kita. Dan ketika menahan diri daripada berlaku hadas kecil, disebabkan kencing dan buang air besar. Mana orang komak dah, tapi kita ni nak sangat dah, nak buang air. Dia sudah dulu. Kalau tak tengok macam tu. Kalau naik takbir pun, nak buang air, boleh maya kita. Untuk main ongek gitu lah. Itu email ni panjang pula malam ni. Jadi nak masuk email pula kita. Jadi tak selesai masalah. Kita sudah dulu. Kerjaan manusia. Dia panggil kerja asas di manusia tu. Selesai ke dulu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil 'asha' wa la ya'jalanna hatta yafragha minhu." Apabila makan malam seorang kamu telah disediakan dan sembahyang akan didirikan, maka hendaklah dia mendahului makan malam dan jangan sekali-kali gopuk sehingga selesai makan. Makan boleh. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'ul akhbatan. Tidak sempurna sembahyang seorang di hadapan makanan dan dalam keadaan dia menahan daripada berlaku hadas kecil dan besar. Mana dua-dua ni? Kenapa? Mengganggu kita nak sembahyang. Ganggu tak ganggu? Ganggu fikiran. Mikir. Dah siapa ni? Padahal. Contoh lain ialah seorang yang berhutang. Masuk juga dia. Takut keluar berjamaah kerana si pemberi hutang akan mengikuri dan meminta supaya hutangnya dijelaskan. Lo ni kalau main dengan keci haram atau keci halal ni, saya biar orang ni. Oh kata. Tak jumpa anak-anak, tak jumpa orang yang hutang dia rumah adik-adik. Jika anak mok kadang-kadangnya ngomong juga. Pasal jenis manusia tak ada adab ni. Dia ngomong orang tak kira. Yang penting duit dia tu mau. Orang je hutang tak ada adab juga. Ambil apa bagi ripas.
Jadi bila kita sebut Pak Ceti, kamu kata Ceti ni, hari 2 kali. Jadi ada orang tak payah. Mana kalau halal boleh, dia tu tak. Kata halal aku anu, main Ceti ni, bagi riba belakang. Mana Ceti ni hari 2 kali. Hari dengan kali sekali. Lepas tu, hari dengan Tuhan pula. Kalau main riba, tak main riba tak apa. Hari yang kaji esok. Jadi orang ni takut kepada orang nak minta hutang. Sedangkan dia ketika itu tidak mempunyai wang. Duit tak ada nak bayar. Orang nak minta hutang nak tunggu dia. Dia ni, kalau dia kaji kibalan tu, cakap tunggu si berjalan. Tak tengok ada, klik bayar rumah. Tapi ingat, kalau ada duit tak bayar hutang, lain. Nabi rakyat dalam hadis lain, matlul ghani zulmun yahil li'irduhu. Nabi kata, orang ada pitih menangguh bayar hutang ni zalim. Halal kita irduhu. Dia telah menghalalkan kehormatan diri dia tu orang Swiss. Pasal pitih ada tak boleh bayar hutang. Ramai juga manusia lah gitu. Tak nak hutang tak mudah mari. Kan? Bawa pisau lagi, bawa gapo kuih lagi mari cepat aku ni berajak dia terbui. Boleh biti sulak tak tahu dah dia kata. Lagi pala sebab takut. Biti tak bayar tu. Ni hak tak ada semua sini. Atau seorang yang makan makanan berbau busuk. Allah, dari pasar. No? Kita pergi masjid ni makan betap pasar ni. Kata kau nak bagi saja bau busuk ni. Jangan dari pasar dah. Ini mall makan pahit tu kaget. Tidak kebau dalam rumah kita dah. Tapi kalau bau tu sama-sama makan tak apa kali dah. Badi tahu lah. Atau berpakaian dengan pakaian yang kotor yang boleh menyakiti, mengganggu orang lain dengan sebab kotor dan bau. Maknanya tak ada pakaian nak tukar. Semua keadaan adalah dianggap keuzuran syarak yang diizinkan kepada orang yang berada dalam keadaan demikian untuk tidak menghadiri sembahyang secara berjamaah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Jabir bahawa Nabi SAW bersabda, "Man akala tuman, man akala tuman, faly'tazilanna aw qala faly'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Sesiapa yang makan bawang putih, maka dia hendaklah menjauhkan dirinya, atau sebenarnya maka hendaklah dia menjauhkan diri daripada masjid kami. Dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Bawang putih ni kalau dia tahu, kelas buat masjid dia balas tu. Jadi, lo ni dah bawang putih orang tak makan sangat dah. Orang Arab kan pergi makan bawang. Pak kita sini kan makan warna hijau. Jadi nak makan warna hijau, aku pilih masa lah juga. Tak tahu ya, dia mau ajak pas maghrib makan pulut hijau. Naik majlis dah sekali. Lawan yang molek dah. Kita jadi nak ajak lepas hijau lah. Tak apa pula kali ni. Mana dia pakai kerja lawan sawo baik. Semua keuzuran syarak yang lain dikiaskan kepada keuzuran yang disebutkan dalam hadis di atas. Habis kita syarat masuk pada syarat imam pula. Orang nak jadi imam ni lagu mana kita. Sesiapa yang menjadi imam, dia mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu yang kebanyakannya bersifat nisbi atau relatif. Nisbi ni maknanya bukan tak bergantung kepada seorang keadaan makmum. Ia dapat kita simpulkan seperti berikut. Yang pertama, hendaklah makmum tidak mengetahui batalnya sembahyang imam atau tidak meyakininya. Makmum ni tak tahu imam batal atau tak batal. Kalau bisa tengok, dia tu nampak tak habis sembahyang. Contohnya, dua orang berijtihad dalam menentukan arah kiblat. Tak tahu kiblat lah mana ni, dua orang. Setiap seorang meyakini arah kiblat yang berlainan antara satu sama lain. Orang ni kata alik ni kiblat. Orang ni kata yang kedua, aku kata alik ni. Aku nak agak. Hayal aku ada dua orang. Oleh itu, salah seorang dari keduanya tidak harus menjadi makmum kepada yang seorang lagi. Tak masing-masing bawa diri lah. Alik tu seorang, alik tu seorang. Atas yakin, dia tak boleh tahu. Orang kalau kita tak yakin dia kiblat, tak mana? Jangan main. Ini kerana setiap mereka meyakini bahawa kawannya telah silap dalam menentukan arah kiblat dan sembahyang menghadap ke arah tersebut adalah tidak tepat. Alik lain tu. Taklah kau tidak bias Mekah tu. Alah Yaman dia kata. Tengok ni kata demo. Alah ke mana? Alah ke Palestin dia kata. Mana masing-masing kata tak tahu ni jadi tak boleh ikut. Masing-masing bawa diri. Alik kau jadi pijam boleh tak? Naik mari sekali, turun kereta sekali pada 4 kiblat. Hak ni salah kena, hak ni salah ni. Ya.
Yang kedua, imam bukanlah seorang yang ummi. Imam ni orang ummi ni tak uji wajib teror. Jadi buat kita ni tidak ummi, kita ni uji belakang teror dia. Sedangkan makmum adalah seorang yang qari, yang dia tahu baca Quran dengan bertajwid. Mari orang sahabat tak berat kita. Yang dimaksudkan dengan ummi ialah bacaan Fatihahnya tidak betul. Mana bukan mana suara tak sedap. Suara tak sedap itu nisbi. Nah, kalau kita mendengar Imam Haji Arif tu, atau Imam Isya tu, suara dia dah lagu tu. Sedap dah bagi dia. Ya, tak dia kata apa tu. Jadi, orang lain, sedap lagu lain. Yang pentingnya kena baca Fatihah tu. Cacat dari sudut sebutan huruf. Ketiadaan syaddah. Dan atau seumpamanya. Sekiranya makmum sama sepertinya, makmum pun tahu tiga buat baca Quran. Lebih kurang dua orang ni. Nak jadi kan? Maka harus salah seorang daripada mereka menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Tengok dua orang ni. Sama-sama ya kita dua ni. Oh ni main walat dol di belakang ni ada. Balik. Tapi kalau orang ni walat dol ni molek, orang ni walat dol ni, kena tukar tu. Kena buat. Yang ketiga, imam bukan dari kalangan wanita jika makmumnya laki-laki. Ni ngomong tu baru ni dah. Tidak, tak. Sekiranya makmum juga dari kalangan perempuan, maka harus dia mengikut antara satu sama lain. Jadi kalau sama-sama orang Cina, hari Jumaat, orang perempuan bagi balas tu. Tak ada terima. Tak payah buat dia, tak apa. Ini kerana Rasulullah SAW telah bersabda, la tu'ammanan al-mar'atu rajula. Jangan sekali-kali perempuan menjadi imam kepada lelaki. Jadi kalau imam lelaki, perempuan sama perempuan, boleh. Beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh imam. Jadi kalau kita nak jadi imam, kita kena ada belanja. Selayaknya imam kepada sesuatu kaum adalah orang yang paling faqih. Mau ke pandai lah hukum mayat. Yang paling baik bacaan Qurannya, yang paling baik akhlaknya dan paling tua. Maknanya dia tengok. Ada orang tua, boleh baca. Dia lah dulu. Apabila didapati sifat-sifat ini pada seorang imam, maka bersembahyang di belakangnya adalah lebih afdal dan lebih diharapkan untuk mendapat pahala. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa' fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa' fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa' fa aqdamuhum sinna. Hendaklah menjadi imam kepada suatu kaum itu orang yang paling baik bacaannya. Sekiranya semua mereka sama baik bacaannya, maka orang yang paling alim berkenaan dengan sunnah. Sekiranya mereka itu sama-sama alim, ngaji belakang, maka orang yang paling dahulu berhijrah. Dan sekiranya mereka itu sama dalam berhijrah, maka orang yang paling tua dari kalangan mereka. Maknanya dia turut tanya lagi. Ini perbezaan ini imam yang tidak ratib, yang tidak rasmi. Mana kalau mari awal-awal, siapa dia? Tolong. Tapi kalau kita pergi Balasa tu, masjid itu imam rasmi, dilantik oleh kajian ada. Tak ada koyak Ambo ni, tak tahu pada demo, kena wikau tu. PK ni, tak boleh nak main gitu. Itu jawatan dia tak ada lagi tu. Kalau tak kena, yang duduk Balasa masjid, atas lagi surat molek-molek ke majlis, kata orang ni tak kena baca Fatihah, mana bukti tu bawa kesek. Ni tak tahu elok ni. Surat report sampai ke majlis, tak ada bukti. Ustaz tu, email tu kejap gini masjid. Bila kita panggil, orang ada report siapa dia. Cari-cari, tak pergi masjid pun dia. Tak pergi masjid pun dia je. Tapi, nak report juga. Pasal tak kena hati kau orang tu. Jadi orang yang dengar report pun, jangan duduk gaduh lah. Kena siasat dulu betul kat situ. Banyak, bila siasat balik, rupanya orang ni memang tidak kaki masjid. Dia duk buat buruk dia kena kopi. Itu email tu kecek gini. Gak tahu dia berita ni pun tambah banyak. Tambah banyak cerita. Email tak kata-kata pun. Jadi timbul huru-hara dalam masyarakat. Jadi ketahuilah bahawa orang yang berwuduk boleh menjadi makmum kepada orang yang bertayamum.
dan menyapu. Mana orang ni tayamum, sakit tangan dia. Seimeh tayamum. Kita wudu, kita boleh ikut pakai tayamum. Saya kata, dia mau tayamum tu kurang. Tak. Pasal tayamum ni salah satu daripada cara bertaharah dalam Islam. Yang diiktiraf. Dia kata tak iktiraf. Begitu juga orang yang sembahyang secara berdiri boleh menjadi makmum kepada orang yang sembahyang secara duduk. Mana tak imam rasmi ni, tak boleh nak bangun dah dia. Yang balik menjadi makmum kepada kanak-kanak. Orang merdeka menjadi makmum kepada hamba. Orang yang sihat menjadi makmum kepada orang yang sakit. Orang yang sembahyang tunai menjadi makmum kepada orang yang sembahyang qada. Dan orang yang sembahyang fardu menjadi makmum kepada orang yang sembahyang sunat. Dan begitulah sebaliknya. Mana boleh. Benda tu boleh berlaku. Cara mengikut imam. Cara mengikut imam sebagaimana disyariatkan tidak akan benar-benar terlaksana melainkan dengan beberapa syarat dan cara yang seharusnya diberi perhatian dan dilaksanakannya. Ianya banyak dan boleh kita simpulkan seperti berikut. Yang pertama, makmum hendaklah tidak berada di hadapan imam. Jadi makmum kena mesti di belakang imam. Kalau tidak, jadi driver. Ada pula driver depan di belakang. Sekiranya dia berada di hadapan imam, maka batal ikutannya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau dia duduk depan dia ikut apa? Imam ikut dia. Maksud diikuti tidak akan berlaku melainkan orang yang mengikut berada di belakang. Walau bagaimanapun sekiranya dia berdiri selari dengan imam, duduk sama-sama, maka ia tidak merosakkan sembahyangnya sekalipun hukumnya adalah makruh. Mana sekaki kita imam. Sebab itulah kalau salah kita duduk bayar jamaah gini, tiba-tiba penuh belakang. Orang yang baru naik nak pergi bayar mana? Orang yang baru naik nak ambil bayar mana? Tak ada lepas penuh. Dia kena naik duduk sebelah imam atas. Lalu ni sah pertama duduk depan dekat. Dia naik duduk sebelah imam. Mana undur sikit daripada imam. Buat sah lain sini. Tak apa, tidak jadi salah. Disunatkan kepada makmum supaya berdiri di belakang sedikit daripada imam, dan sekiranya dia berada di hadapan imam maka batal sembahyangnya. Ukuran yang diambil kira, tengok, belajar kita cara nak ukur. Taliaci dia di mana. Ukuran yang diambil kira sama ada dia berada di hadapan atau di belakang imam ialah tumit. Tumit dia tu sama kau duduk depan. Tumit dia tu kira. Sekiranya bilangan makmum ialah 2 orang atau lebih, maka adalah membuat saf di belakang imam. Sekiranya seorang sahaja, maka adalah berdiri di sebelah kanan imam. Dan jika orang kedua datang, dia hendaklah berdiri di sebelah kiri imam. Kemudian kedua-duanya berundur ke belakang atau imam melangkah ke hadapan. Kalau kita tengok malam ni, lakon yang berlaku depan kita ni, dia mari ramai-ramai. Tapi dia mari sore-sore masing-masing. Inilah ayatnya alim yang bawa kita dalam bab semaya berjamaah. Tak tahu nak pergi macam mana Allah. Panjang lagi lah cerita. Mari ramai-ramai maya sore-sore. Naknya kalau kita duduk sore dengan imam, imam duduk di sini, makmum duduk sini. Sebelah kanan imam. Mari sore lagi kedua, duduk sebelah kiri. Sama ada imam naik ke depan ataupun 2 orang ini turun duduk. Tengok tempat kosong mana. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bahawa dia berkata, "Aku sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berdiri di sebelah kanannya. Kemudian datang Jabir bin Safar dan berdiri di sebelah kiri baginda. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan kami sehingga kami diletakkan berdiri di belakang baginda." Jadi dia duduk sini. Mari sore dari ni. Nabi kita tolak 2 orang ni duduk belakang. Maknanya kena duduk belakang. Kita kena pandang. Bila kita mari sore lagi sama ada kita takbir, cuik dia. Jadi hak ni tunduk masuk belakang. Disunatkan jarak antara imam dengan makmum tidak melebihi 3 hasta. Dan demikianlah juga jarak antara 2 saf. Jadi jarak jangan terlalu jauh. 3 hasta ataupun 2 saf. Apabila makmum terdiri daripada golongan lelaki dan perempuan, maka golongan lelaki berada di saf pertama di belakang imam dan perempuan berada di saf di belakang saf lelaki. Sekiranya makmum hanya terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, maka lelaki tersebut hendaklah berdiri di sebelah kanan imam dan perempuan berdiri di belakang lelaki.
Sekiranya jemaah tersebut hanya golongan perempuan sahaja. Tengok ni. Oh, ni banyak orang silap. Sekiranya jemaah tersebut hanya golongan perempuan sahaja, maka imam yang juga seorang perempuan adalah berdiri di pertengahan. Tengah-tengah pokok dia. Jangan naik majlis cepat jadi imam macam lelaki. Kerana perkara tersebut sabit daripada Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Jadi kalau orang Cina nak jadi imam di mana? Duduk tengah-tengah pokok dia. Dia sah pokok dia duduk tengah. Itu. Tak payah dia naik duduk depan. Jadi dia kata kita jadi sebut imam juga lah. Naik duduk atas tikar jadah dia. Duduk tengah dia. Dalam sah juga. Adalah makruh jika makmum berdiri seorang diri dalam satu saf. Ni kena ingat boleh. Adalah makruh. Makruh di mana tak boleh kan? Dalam mazhab kita ni makruh. Ada mazhab lain kata lah. Bukan makruh, tak sah mayat. Adalah makruh jika makmum berdiri seorang diri dalam satu saf. Faham tak? Saf duduk sini. Penuh, tak penuh lagi saf depan. Dia duduk saf yang belakang. Makruh. Apa mana makruh? Afdal pun tidak. Sunat pun tidak. Makruh mana langgar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat perangai duduk saf yang belakang. Mana? Lagu mana? Masjid besar apa? Sebatu panjang. Kena pergi sambung sah depan. Lagi tak penuh. Tak payah duduk belakang. Tak payah duduk belakang. Tak ada bilangnya 1, 2, 3 duduk belakang dah. Makruh jika makmum berdiri seorang di dalam satu saf. Jadi waktu dalam hadis lain Nabi kata la fala talimum faridin khalfas saf. Tidak sempurna semaya orang duduk seorang di belakang saf. Padahal sebagai mazhab lain kata bukan sekat makruh. Sosok semaya seorang belakang saf. Bahkan dia hendaklah masuk ke dalam saf sekiranya didapati ada ruang. Kalau ada ruang lagi terus masuk. Dan sekiranya dan jika tiada, tak ada ruang nak masuk. Nak masuk jelas tak boleh. Sebab teruk pun dia mau main kerah lengan, nak buat. Orang kita nak kerah lengan kan sebab teruk. Sediknya kita payah orang. Nampak orang teruk sikit kerah. Buka sayap. Buka sayap apa? Saya kita nak sampai masuk kaki tu. Kalau tak ni juga, yang buka sayap dia mana nak kerja dah? Disunatkan menarik seorang yang berada di saf hadapan supaya berada di saf belakang bersamanya selepas takbiratul ihram. Jadi kalau gitu tak kalau boleh masuk. Kalau boleh masuk dulu. Ataupun kita tengok di belakang kita tadi. Waktu tu kita masuk ke masjid tadi, nampak bayangnya ada orang jalan nak pergi ke masjid. Tunggu sekejap. Walaupun terlepas saf tadi, terlepas rakaat tadi pun kita tunggu kerana kawan kita nak masuk untuk nak mencukupkan syarat. Duduk seorang tak boleh. Tengok nombor 1 di bawah. Ini dilakukan sekiranya dia berpendapat. Jadi kita nak tarik orang ini, kita kena memikir dulu. Sekiranya dia berpendapat makmum yang ingin ditariknya bersetuju dengan tindakannya. Sebab apa? Sebab makmum duduk sehawal. Nak ke tidak dia tu darjah daripada first kelas, kita tunggu dia duduk di kelas 2. Sekiranya tidak, maka janganlah menariknya. Sebab tarik orang tak turun, jangan. Maka dilarang berbuat demikian kerana takut berlaku sesuatu yang tidak diingini. Sebab kita tariknya saya godam, tak ada pasal. Orang yang ditarik disunatkan supaya menolongnya dengan undur ke belakang, supaya dia mendapat pahala dan kelebihan tolong-menolong dalam melakukan kebaikan. Itu cara dia pandang kita dah. Jadi, jangan duduk seorang di belakang. Fala talimun faridin khalfas. Duduk seorang belakang sah ni, tidak baik. Yang kedua, hendaklah makmum mengikuti imam dalam semua perpindahan imam. Dari satu rukun kepada satu rukun, dan semua rukun sembahyang yang berbentuk perbuatan. Rukun fi'li. Ikutan tersebut ialah dengan maksud bahawa permulaan perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada perbuatan imam. Dan imam terlebih dahulu selesai daripada makmum. Mana biar imam Allahu Akbar, baru kita Allah. Jangan duduk main imam. Tu kita Allah ya Allah. Janganlah. Sekiranya makmum terlewat daripada mengikut imam dengan satu rukun, maka hukumnya adalah makruh. Ini jenis waswah pula ni. Duduk tarik.
Sekiranya terlewat dengan dua rukun yang panjang, seperti imam sudah melakukan rukuk, i'tidal, kemudian sujud, dan bangkit daripadanya, sedangkan makmum masih berdiri, tanpa apa-apa keuzuran, maka batal sembahyang. Maksudnya 3 rukun yang panjang. Sekiranya kelewatan itu disebabkan keuzuran. Orang ini uzur, bukan nak lewat saja ni. Seperti bacaannya lambat. Gagak-gagak baca ni. Maka dia boleh tertinggal daripada mengikut imam dengan 3 rukun yang panjang. Sekiranya dia masih belum sempat mengikuti imam selepas itu, maka dia wajib mengikuti imam dengan meninggalkan perbuatan yang dia sedang lakukan ketika itu. Maknanya, 3 rukun yang panjang habis. Orang duk gagak lagi, duk main alhamdulillah, tak habis lagi ni. 3 rukun yang panjang. So, imam nak bangkit semula daripada sujud dah. Jadi dia kena batal rakaat yang pertama tadi. Ikut semula imam. Tapi rakaat yang pertama tadi, cancel. Dia kena tambah lagi. Maka dia wajib mengikut perbuatan imam dengan meninggalkan perbuatan yang dia sedang lakukan itu. Kemudian dia adalah menambah kembali rakaat yang tertinggal tadi. Selepas imam memberi salam. Tunai. Kena tambah rakaat tadi cancel tak jadi. Ini untuk orang uzur. Kalau orang saja yang lambat kerana was-was ke berapa, tak masuk ni. Sebab was-was ni mari pada syaitan. Lok dia, jawab dia, menambah makmum. Yang ketiga, makmum adalah mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke satu rukun. Sama ada dengan melihatnya atau melihat setengah daripada saf atau mendengar membalik dengan spekar bunyi. Allah Akbar jadi itu. Yang keempat adalah jarak tempat antara makmum dan imam itu tidak terlalu jauh. Ini sekiranya kedua-duanya sembahyang di luar masjid. Jika sembahyang didirikan dalam masjid, maka ikutan makmum itu sah walau sejauh mana sekalipun jarak antara kedua-duanya atau dihalang oleh binaan-binaan yang terbuka. Mana kalau makmum di luar masjid, kalau jauh, tak sah. Ada kata di tempat pada jalan, macam-macam. Tapi kalau dalam masjid, masjid kita luar. Masjid sah. Imam di depan, orang sini, belakang tu, jauh. Tak jadi masalah. Sebab dia duduk dalam satu binaan yang terbuka yang dia nampak imam. Jika kedua-duanya bersembahyang di luar masjid atau imam dalam masjid dan makmum di luarnya, maka disyaratkan jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Jadi duduk luar masjid apa? Nah, orang kita ni kalau luar masjid, dia suka duduk di beranda. Tak tahulah apa yang tak sehingga pahala. Kita pun rasa heran juga. Masuk dalam masjid, sahawar kat atas imam, pahala banyak. Cari juga bucu-bucu nak duduk. Tak segi masjid pun nak pergi. Masjid tak segi pahala penuh. Jadi rugilah kita. Ukuran jarak. Kita tengok ukuran jarak bagaimana. Sekiranya imam dan makmum berada di kawasan lapang, seperti padang yang luas, maka disyaratkan jarak antara keduanya itu tidak melebihi 300 hasta Hashimi atau lebih kurang 150 meter. Ingatlah jarak. Jika kedua-duanya berada dalam dua binaan yang berasingan, seperti dalam dua buah rumah atau rumah dan satu ruang dalam binaan yang lain, maka saf antara salah satu daripada dua binaan tersebut wajib bersambung dengan yang lain. Syarat tambahan kepada syarat yang telah dinyatakan, ini sekiranya binaan imam itu membelok ke kanan atau ke kiri daripada tempat berdirinya makmum. Maknanya kena sambung saf. Ini isu ni timbul waktu kita sembahyang Mekah, kita duduk di atas hotel besar tu, dia ada musalla tu. Ada tak ada musalla? Jadi timbul isu. Waktu hamba kerja jaga jemaah haji dulu, ada mufti orang tua kita di Malaysia ni kata, tak boleh ikut imam. Pasal kita duduk atas, kena pergi pasal di bangunan lain. Dalam masjid ada tak apa, 5 tingkat pun. Sebab dalam satu bangunan. Jadi hamba tanya, imam besar masjid Haram, dia kata kalau sah tu sambung masuk ke dalam hotelmu, ayat atas tu. Jadi hamba pakai hak tu lah. Pakai hak sah. Jadi kita pun, nak tu kalau tunggu pun tak ada pergi. Nak pergi macam mana, orang jam sampai dalam pintu hotel. Jadi dalam keadaan tersebut, lain. Tapi kalau pergi musim ni tak ada orang, ustaz tu kata boleh. Maya di atas hotel sahih. Darul Tauhid ni contohnya. Hamba tak kata lagi tu. Masuk dalam masjid lagi tu. Buat pusam sambung. Boleh Ramadan, musim haji. Dia ada cerita dia juga. Jangan pakai boros satu kali dah. Jika imam berada dalam masjid dan setengah makmum berada di luarnya, maka disyaratkan jarak antara hujung masjid dengan makmum pertama yang berdiri di luar masjid, yang berdiri di saf hadapan tidak melebihi 300 harta Hashimi. Berapa? 150 meter. Yang kelima, makmum adalah berniat sembahyang berjamaah atau mengikut imam. Makmum itu kena niat.
Niat tersebut disyaratkan ketika takbiratul ihram. Sekiranya niat mengikut imam tidak diniatkan, tetapi dia masih mengikut perpindahan dan perbuatan imam, maka sembahyangnya batal. Ini sekiranya dia menunggu untuk mengikut perpindahan dan perbuatan imam dalam jarak masa yang lama antara satu-satu rukun berdasarkan pandangan umum, yakni huruf. Yang lama dia menunggu. Jika ikutan itu bersama dengan imam tanpa berniat, dia baca sekali untuk imam, betul tak? Begitu ataupun jarak masa dia menunggu imam adalah singkat, maka sembahyangnya tidak batal. Jadi kita kena niat. Manakala imam pula tidak wajib berniat menjadi imam. Makmum kena niat nak tunggu orang. Tu imam tak apa, hidup depan. Dia niat ke tak niat ke, orang ikut dia tu jadi. Bahkan disunatkan saja untuk mendapat kelebihan berjamaah. Tapi kalau tu imam hidup depan ni, Allahu Akbar, dia tak niat jadi imam. Orang belakang tunggu dia. Dia tak boleh jemaah, orang belakang boleh jemaah. Jika dia tidak berniat demikian, maka dia tidak mendapat apa-apa kelebihan daripada berjamaah, kerana ganjaran amal bagi seorang itu adalah bergantung kepada niatnya. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya amalan-amalan itu adalah dengan niat, dan bagi setiap seorang itu mengikut apa yang dia niat. Innamal a'malu binniyat. Makmum akan memperoleh fadilat sembahyang berjamaah selagi imam belum memberi salam. Mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam adalah satu kelebihan. Ia berhasil dengan melakukan takbiratul ihram sebaik saja imam berbuat demikian. Mana sedetik mungkinnya kita biar takbir sekali dengan imam. Makmum akan memperoleh rakaat bersama dengan imam jika dia sempat rukuk bersama dengannya. Mana makmum masuk, imam dia rukuk. Kita pun Allahu Akbar rukuk. Dapatlah rakaat itu. Jika tidak, maka luputlah rakaat tersebut dan dia hendaklah mengganti. Jadi habislah perbincangan kita dalam bab sembahyang berjamaah. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada bab sembahyang orang musafir. InsyaAllah.